Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hai korang, saya seperti biasa Abang Nadim kembali lagi dalam podcast dan kopi edisi solo. Buat korang yang belum lagi tekan butang subscribe, boleh tekan butang subscribe, butang like, butang share serta isikan ruangan komen dengan sebarang idea, pendapat, cadangan dan juga kritikan anda. Buat korang yang dah tekan butang subscribe, terima kasih banyak and thank you so much guys. Okey baik, jadi episod kali ini kita nak cerita tentang topik yang sentiasa hangat ataupun topik yang evergreen orang katalah, yang mana kita akan tertanya-tanya, akan sentiasa mendapat jawapan yang berbeza kan. Setiap orang ada pandangan pendapat masing-masing berkenaan dengan topik ni, yang mana isunya adalah berkaitan dengan nak sewa rumah ataupun nak beli rumah. Okey, so untuk poin-poin yang lebih lanjut, kita tengok video ni sampai habis. Harap korang boleh stay tune dan boleh support lah dengan menekan butang like, butang share dan juga butang subscribe, sebab kita pun baru ada 39 subscriber je. So awang haraplah dapat sokongan dan juga orang kata support daripada korang. Sokongan dan support sama je. Okay. Tak apa, kita teruskan video ni sampai habis. Let's go. Okey baik, cerita dia macam ni. Saban tahun kita tahulah harga rumah pun makin naik, harga sewa rumah pun makin naik. Dan saban tahun juga kita tahu ada berpuluh ribu pasangan yang dah melangsungkan perkahwinan, yang berhasrat untuk berkeluarga, untuk tinggal sendiri kan. Jadi semestinya isu ni adalah isu yang sentiasa diperbualkan lah, yang sentiasa dibincangkan oleh setiap pasangan yang dah berkahwin. Tak lupa juga dengan mereka-mereka yang berkejaya, walaupun masih bujang. Perkara ni pun menjadi satu pertimbangan dan juga satu persoalan bagi mereka lah, sama ada nak sewa rumah ataupun nak beli. Ada yang kata boleh melabur kalau kita beli rumah, ada yang kata rumah ni satu aset dan sebagainya. So kita cuba akan bincangkan lah topik ni dengan lebih lanjut dengan poin-poin yang saya dah sediakan untuk episod pada kali ini. So kita go through dulu tentang perkara-perkara yang klise yang biasanya orang macam nak beli rumah ataupun nak sewa rumah. Pertama sekali, biasanya orang akan cakap tentang ikut kemampuan, ikut kita punya komitmen. Sebab dalam menyewa dan juga dalam membeli ni ada kelebihan masing-masing. Benda yang komen, orang berpuluh ribu orang pun dah beritahu pasal perkara ni, dah cerita pun pasal benda ni. So standard lah jawapan tu, kita ikut kemampuan lah. Kalau rasa mampu beli rumah, beli. Kalau rasa macam tak mampu untuk beli dan rasa menyewa tu lebih sesuai, kita menyewa je. Itu jawapan yang biasa orang bagi tentang sewa ataupun nak beli rumah ni tadi. Seterusnya, biasanya orang akan buat perkiraan dan juga pertimbangan berkaitan dengan jarak tempat kerja. Jarak tempat kerja ni pun satu benda yang memainkan orang kata perkiraan yang penting lah. Sebab kos pergi balik kerja pun ia juga, dari segi tempoh masa menghadap jam dan sebagainya kan, benda tu perlu diambil kira jugalah. Dan jarak tempat kerja ni pun memainkan peranan juga berkaitan dengan harga rumah dan berkaitan dengan sewa rumah juga. Nilai tu tak sama di bandar dan juga di luar bandar. Kalau kita bekerja di bandar dan sewa di bandar, harganya mungkin lain. Dan kalau kita bekerja di bandar tapi menyewa di luar bandar, harganya mungkin ada perbezaan yang ketara kat situ. So jarak tempat kerja pun antara faktor yang membuatkan orang berkira-kira nak membeli ataupun nak menyewa sahaja. Dan satu lagi perkara yang saya nak sebutkan kat sini, benda ni sebenarnya bergantung kepada perkiraan masa depan masing-masing. Sebab setiap orang dia ada perancangan masa depan dia yang tersendiri kan. Setiap individu tak sama, setiap orang berbeza-beza. Ada yang kata mungkin nak dah lepas kahwin ni mungkin akan lebih lama menetap dekat sini sebab memang career dekat situ kan, tempat kerja dekat situ, dan dia rasa peluang untuk dia lebih berkembang tu pun dekat sekitar kawasan situ saja. Dan setiap kawasan lokaliti di Malaysia ni berbeza-beza peluang dan juga fasiliti yang ada dekat sesebuah kawasan tu pun berbeza-beza. Jadi benda ni memang banyak perkiraan dan banyak perkara yang perlu difikirkan masak-masak lah. Tapi kat sini apa yang awak nak kongsikan ni mungkin sedikit berbeza. Dan awak lupa nak bagi disclaimer, video pada kali ini sama ada nak menyewa ataupun nak membeli rumah ni hanyalah pendapat peribadi awang semata-mata, dan dia taklah mungkin tak mengikut jawapan yang majoriti. Mungkin apa yang awak nak ceritakan ni, apa yang awak nak kongsikan, nasihatkan dalam video ni adalah
pandangan yang minoriti je, yang tak semua orang sokong pun. Dan berkaitan dengan menyewa ataupun membeli rumah ni, tak ada jawapan yang betul dan tak ada jawapan yang salah, sebab dia bergantung pada individu. Jadi yang jawapan yang ada adalah jawapan yang tepat ataupun yang kurang tepat sahaja. Dia tak ada jawapan yang salah. Boleh jadi dia salah untuk engkau si A, tapi jawapan tu adalah betul untuk si B, kan. So kita berlapang dada dan kita meraihkan pendapat je lah. Hopefully tak ada yang macam terasa hati, kan. So akan ada poin-poin yang mencuit orang kata emosi sesetengah pihak, tapi kita bincangkan dululah. Okay. So memandangkan awang tinggal di negeri Johor, memang anak jati Johor. So tengok baju dan tengok lambang ni pun dah tahu dah, memang anak Johor lah senang kata. Awang ambil satu contoh harga tentang sewa rumah, bukan harga rumah yang kita nak beli, tapi harga rumah yang kita nak sewa di sekitar bandar Johor Bahru. Okey. Kalau kita nak cerita pasal PBT ataupun kata pihak berkuasa tempatan, kalau awak nak ambil skop-skop tu banyak dekat Johor ni, ada Pasir Gudang, ada Iskandar Puteri, kan, ada Johor Bahru sendiri. Tapi awak ambil skop dari segi luang lingkup ekonomi setempat, yang mana kalau kita cakap pasal Johor Bahru ni, boleh jadi sampai ke Pasir Gudang, Permas Jaya, boleh sampai ke orang kata Kempas, up sikit sampai ke Kulai, walaupun Kulai bukan dalam Johor Bahru, kan. Tapi kalau bercerita tentang rumah ni, ada yang bekerja di Johor Bahru dan menetap sampai ke Kulai. Dan kalau kita nak pergi ke barat sikit, ada yang sampai ke Kempas pula, ada yang sampai ke Skudai, ada yang sampai ke Iskandar Puteri tu sendiri, kan. Ada pun yang sanggup sampai ke Gelang Patah. Kalau ke belah timur pula, mungkin ada yang sanggup sampai menetap di Kota Tinggi, di Aitam ke? Yelah, di Aitam. Bukan Aitam, Aitam ke utara. Apa nama tempat tu? Lupa dah. Alahai. Di antara Johor Bahru dengan Kota Tinggi. Apa nama tempat tu? Tak apalah, kita lupakan je. Kita terus pada topik kita. Okay? So, harga rumah yang awang dapat berdasarkan pemerhatian observation, paling murah kita boleh dapat rumah pangsa lah, yang mana harga sewaan boleh jadi 700 ke 900 ringgit sebulan. Tapi untuk rumah yang kalau kita pandai cari, untuk rumah landed single story ataupun double story tau, kalau pandai cari, boleh dapat serendah 1,300 hingga ke 1,100 hingga ke 1,300. Kalau pandai cari, rumah landed double story boleh dapat serendah RM1,300 sebulan. Tapi untuk untuk single story ada juga yang 1,300, tapi kalau pandai cari boleh dapat serendah RM1,100. Dan untuk kawasan-kawasan yang high end sikit lah, contohnya macam kawasan-kawasan perumahan yang ekobotanik, kawasan perumahan dekat area-area Seri Austin ataupun Siti Tropika, harga rumah ataupun harga sewaan sebulan boleh mencecah sehingga RM4,000 ataupun RM4,800. Ni untuk orang-orang yang T20 lah, T20 tapi menyewa, kan. So itu adalah range harga yang boleh dapat dekat sekitar bandar Johor Bahru ni. Dan apa yang awang cuba nak ketengahkan kat sini adalah salah satu perbincangan, dan di hujung video ni nanti awang akan membuat satu kesimpulan lah, yang mana kesimpulan tu adalah pendapat dan nasihat awang secara peribadi, dan ianya tak perlu untuk korang setuju dan tak perlu juga untuk korang ikut secara bulat-bulat. Okay, so kita go through pada poin-poin yang kita nak bincangkan tentang sewa atau pembeli rumah ni. Satu perkara yang awang perasan di zaman 2024 dan juga 2-3 tahun kebelakangan ni, dan mungkin berlarutan hingga tahun-tahun yang mendatang, kita kena faham konsep rumah tu sendiri. Rumah ni tempat tinggal, kan, tempat untuk kita berteduh, tempat untuk kita balik berehat, tempat untuk kita bersama dengan keluarga, tempat untuk kita menetap lah, senang kata. Tapi kita kena faham, rumah ni kita kena ambil konsep yang paling basic sekali. As long as rumah tu boleh bagi kita ruang yang cukup untuk kita tinggal, selesa, memadai lah. Ini konsep yang paling minimum sekali, minimum par sekali lah. Rumah tu mestilah cukup sesuai dengan segi keluasan yang selesa, cukup untuk bagi kita tempat mandi, cukup untuk kita ruang memasak, cukup untuk kita dapatkan ruang untuk berehat, untuk dapat tempat tidur yang selesa dan sebagainya. Bagi awang itu adalah
awang punya indikator yang minimum. Bergantung pada kemampuan. Kalau mampu sewa rumah yang lebih cantik, lebih besar, lebih selesa, terpulang. Tapi bagi awang dapat rumah yang sederhana, yang biasa-biasa sahaja, taklah luas sangat, tak kecil sangat, sesuai untuk ada tetamu datang, sesuai untuk ada ruang makan, ada dapur, ada bilik air, ada bilik tidur dan sebagainya, itu dah memadai. Macam rumah yang awang tinggal sekarang ni, alhamdulillah, terima kasih banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Awang bersyukur sangat-sangat. Awang bekerja di bandar. Bandar yang memang bandar besar lah, dekat area bandar Johor Bahru. Dan awang sanggup travel balik ke kampung setiap hari dengan orang kata jarak perjalanan pergi balik sehari tu menjangkau ke 180 ke 214 km sehari. Sebab ini adalah perkiraan tentang sama ada nak sewa ataupun beli rumah ni lah, yang mana awang rasa berbaloi dan lebih sesuai dengan pendapatan awang untuk awang tinggal di luar bandar, senang kata memang tempat ataupun kampung awang sendiri di area sekian-sekian ni lah. Okay. Dengan harga sewaan rumah yang alhamdulillah lah, rumah yang dia bukan taman perumahan, dia adalah kawasan kampung yang mana tuan tanah buat rumah sendiri untuk anak-anaknya, dan ada rumah yang dia sewakan, ada rumah yang dia rancang untuk sewakan. So awang dapatlah rezeki untuk sewa rumah ni, untuk menetap dekat rumah ni dengan kawasan kampung. Kalau korang kan selama ni korang dengar video bunyi cengkerik kuat dan apa sebagainya, sebab memang sebelah ni ada kebun pisang, belakang ni kebun kelapa sawit, dan sebelah-sebelah rumah ni semua adalah kejiranan lah, yang mana dia punya susunan tu memang random. Susunan rumah tu rawak je sebab rumah kampung kan. As long as ada jalan, ada lorong, ada tanah, diorang boleh buat rumah kat situ. So inilah rumah yang awang duduk sekarang dengan harga sewaan hanya serendah RM600 sebulan. Berpatutanlah bagi awang untuk pada zaman sekarang ni, sebab untuk orang yang memang tinggal di bandaras, bila dengar harga RM600 tu macam, uish, murahnya. Satu rumah rumah landed. Rumah landed, satu rumah ada 2 bilik, 1 bilik air, ada ruang tamu yang boleh kata luas lah untuk rumah RM600 tu. Tapi untuk harga sebenar dekat kawasan luar bandar ni, bagi awang ya adalah harga yang medium to medium high. Sebab dululah, kalau nak kira pasal dulu, boleh lagi lah dapat rumah yang KL kampung ni dengan kadar harga sewaan RM300 ke RM500. Tapi sekarang minimum harga nak dapat RM500 tu susah nak jumpa. Ada tapi kena pandai cari. Dan mungkin ada banyak cons dia lah. Mungkin dari segi jarak, mungkin dari segi accessibility kurang, mungkin dari segi accessibility dari segi internet tu pun kurang kan. Alhamdulillah rumah yang awang dapat ni dia punya accessibility pun taklah jauh sangat dengan Pekan, taklah jauh sangat dengan kawasan bandar, dalam jarak 15 minit ke 30 minit macam tu. Dan rangkaian internet pun alhamdulillah cantik. So nak tengok video kat YouTube, TikTok dan sebagainya, nak buat carian Google ke apa, semua tak ada masalah. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan yang memadai, tak terlalu perform, tak terlalu teruk. Dan inilah spek rumah, spek kawasan, spek harga yang awang cari bila awang dah berumah tangga sekarang ni lah kan. Alhamdulillah sekarang ni masih lagi berdua dengan isteri. InsyaAllah akan datang mungkin dah ada awang-awang junior yang lain kan. Walaupun pada video sebelum ni awang ada cerita adik awang pun awang panggil sebagai awang kenik, tapi tu antara adik-beradik lah. Sebab awang cuma ada seorang je adik lelaki, tak ada lagi yang lelaki yang lain-lain lah. So memang ada 2 awang je dalam adik-beradik. Tapi lepas ni mungkin akan ada awang-awang junior yang lain, awang-awang kecil yang mungkin akan buatkan awang berfikir lagi lah, buat perkiraan semula tentang nak menyewa ataupun nak membeli rumah di kawasan ini ataupun mungkin di kawasan yang lain. So banyak sangat cerita pasal hal personal, kita go through lah apa yang awang nak cakap tadi. Bila kita bercerita pasal tentang minimum requirement dalam kita memilih rumah ni, satu benda yang awang nampak dalam budaya kebanyakan orang di kawasan bandar ataupun luar bandar, dia depends lah. Benda ni tak adalah macam masalah orang bandar je, dan benda ni taklah juga menafikan yang orang luar bandar pun ada masalah yang sama. Tapi bila kita cakap pasal validation,
Rumah ni untuk keselesaan kita, untuk kita yang tinggal, untuk kita yang bayar. Jadi kenapa masih lagi ada sebahagian kecil lah, bukan sebahagian besar lah, sebahagian kecil masyarakat kita yang bila nak pilih rumah ni kena pilih rumah yang cantik, kena pilih rumah yang orang kata, bila orang nampak tu dia rasa macam dia boleh kata macam okey, rumah kau memang cantik lah, rumah kau best lah apa semua. Kita tak perlukan pun validation tu. As long as kita sendiri yang validate rumah kita ni selesa untuk kita, sesuai untuk kita, dah memadai. Tapi bila ada sebahagian, minta maaf, bila ada sebahagian orang, sebahagian masyarakat yang rasa macam rumah ni perlu dapatkan validation orang lain, itu adalah pertimbangan dan juga perkiraan yang salah. Sebab end up dia kita yang keluar duit poket setiap bulan, kita yang bayar segala keperluan rumah ni setiap bulan, bukan orang lain. Orang lain mungkin hanya datang tengok, datang singgah sahajalah. So kita tak perlu cari rumah yang berasaskan pendapat orang lain. Cukup kita menilai berdasarkan duit poket kita, perancangan masa depan kita, itu dah memadai. Jadi nasihat awang untuk sebahagian kecil ni lah adalah jangan kejar validation orang lain. Jangan hanya memilih rumah tu untuk pendapat orang lain. Sebab kejadian ni real. Sebab benda tu real lah awang cerita. Ada orang yang muda lagi, baru umur 24 tahun, 25 tahun kan, lebih kurang sebaya awang saja. Ada yang beli rumah, end up bankrupt. Sebab dia tak tahu hakikat sebenar, realitinya, komitmen dan juga costing untuk membeli sebuah rumah yang dibeli. Dia berbeza dengan costing untuk sebuah rumah yang kita sewa. Dia tak sama. Sebab banyak lagi hidden cost yang mungkin tak orang tu tak acknowledge. Apa yang gagap no. Okay. So penting juga untuk kita faham, kita ni duduk dekat rumah yang sesuai dengan jarak tempat kerja, macam yang orang cakap tadi. Sebab benda ni memainkan peranan dari segi kesihatan kita juga, kesihatan mental dan juga kesihatan fizikal. Bila rumah ni jauh, walaupun awang tadi juga orang cakap awang bekerja dengan jarak tempat kerja yang teramat jauh, menjangkau ratusan kilometer, tapi awang dah fikir masak-masak. Sebab bagi awang lebih baik kita jimat dari segi wang ringgit daripada kita nak berjimat dari segi jarak tempat kerja dan sebagainya. Sebab setakat ni awang pergi kerja, awang punya tempat kerja tu tak memerlukan awang untuk bekerja dengan membawakan kereta. Cukup sekadar awang bekerja naik motor pun dah memadai. So untuk elak jam dah satu hal, jimat minyak satu hal, cumanya terdedah pada hujan juga lah, dan juga risiko kemalangan yang lebih tinggi. Nauzubillah min zalik, memang tak minta, tapi kebanyakan ni berlakulah. Sebagai seorang penunggang motosikal, rider motor, memang nak jumpa accident tu pun lebih banyak. Tapi as long as kita ambil precaution, kita ambil pendekatan untuk berhati-hati, memandu dengan berhemah dan selamat, memandu pada kelajuan yang selamat, teknik pemanduan dan juga penunggangan yang selamat, insyaAllah tak ada apa-apa yang berlaku lah. Okey, cumanya awang ada satu persepsi bila kita ni nak membeli rumah. Sebab untuk orang yang sebaya dengan awang, pertengahan 20-an kan, hujung-hujung 20-an, sewa rumah adalah satu pilihan yang lebih baik. Sebab ianya lebih praktikal, lebih fleksibel dan mudahlah untuk kita. Seandainya satu hari nanti kita nak ubah tempat kerja kan, kita nak sambung career, kita nak lompat career untuk dapatkan, orang kata, increment, untuk kita dapatkan pekerjaan yang lebih baik dengan tawaran gaji yang lebih baik, ia akan meningkatkan kita punya kemungkinan, possibility untuk kita berpindah daripada kawasan A ke kawasan B. So sewa adalah pilihan yang lebih baik. Tapi awang ada satu persepsi dan juga pendapat yang berbeza dengan orang-orang yang membeli rumah. Dengan kadar pendapatan rakyat Malaysia yang B40 macam awang ni, dan kadar harga rumah yang semakin tinggi, sistem tu memang dah dicipta dan sistem tu mengikat kita untuk membeli rumah dengan loan. Seperti sedia maklum, semua orang tahu, loan rumah biasanya akan berlarutan sepanjang 35 tahun. Memang betul, ada orang yang share tips, ada orang yang share teknik-teknik untuk menjimatkan lagi pembayaran loan tersebut, dan ada juga teknik-teknik ataupun tips untuk kita memendekkan tempoh bayaran loan tersebut lah. Kan, daripada 35 tahun, ada trik nak jadikan dia 20 tahun. Ada lagi trik nak jadikan dia 15 tahun saja. Ianya memerlukan pengorbanan yang tinggi, sistem kiraan teknikal yang sangat-sangat detail,
serta disiplin yang betul-betul kuat lah. Tapi hakikatnya dengan kebanyakan majoriti rakyat Malaysia sekarang masih lagi berada pada pemikiran kelas ketiga. Awang tak rasa yang benda tu satu bentuk yang praktikal dan satu benda yang patut diketengahkan, sebab ada juga masyarakat, sebilangan masyarakat kita yang berpendapat ataupun terpengaruh dengan pendapat yang mengatakan rumah ni aset. Betul, rumah ni memang aset, tapi kalau pendapatan kita hanya B40, pendapatan kita tu tak sesuai pun untuk buatkan kita ni memiliki sebuah rumah. Pertama, of course kebanyakannya bank akan reject kita punya loan. Second, kita akan, kalau anda kata loan kita lepas, kita mampu beli sebuah rumah pun, kita akan terlepas pandang tentang hidden cost yang lain, yang maintenance, kos guaman, kos maintenance lagi, dengan deposit. Ianya memerlukan out of pocket money yang sangat-sangat besar pada permulaan dan mungkin berlarutan hingga ke hujung kita punya pembayaran bulanan, installment bulanan tu lah. Jadi awang ada satu pendapat ataupun sudut pandang yang berbeza berkaitan dengan membeli rumah. Bagi awang, umur pertengahan 20-an, awal 30-an, sampailah umur 40 tahun, kita tak perlu membeli rumah lagi, melainkan kita ada privilege dari segi tanah, kita ada privilege dari segi wang ringgit, pendapatan, capital dan sebagainya. Ianya adalah kemampuan yang berbeza mengikut kemampuan masing-masing lah. Tapi untuk orang yang sebenarnya tak berkemampuan tapi terpengaruh dengan pendapat A, pendapat B, kena beli rumah, boleh buat pelaburan, kena beli rumah, benda ni boleh sewakan, kena beli rumah sebab harga rumah nanti makin lama makin naik. Sebelum harga rumah tu kita kena beli dengan harga jutaan ringgit, sementara rumah tu masih lagi berharga ratusan ribu ringgit. Beli sekarang sebab harga tanah akan meningkat, harga rumah akan meningkat. Ialah sebab pertumbuhan manusia kat dalam dunia ni semakin lama semakin ramai. Dulu kita dengar masa awang sekolah, kita dengar penduduk bumi ni masih lagi dalam angka hujung-hujung 6 bilion, dan sekarang dah menganjak ke hampir 8 bilion manusia. Bila kita cerita pasal supply dan demand, maksudnya lagi banyak demand daripada manusia ni tadi, bumi ni pula tak dapat nak supply jumlah tanah yang mencukupi untuk semua orang tinggal. Sebab tak semua orang boleh tinggal dekat puncak gunung, dan tak semua orang boleh tinggal dekat dasar laut. So dengan konsep career, konsep accessibility, konsep kehidupan yang telah awang ceritakan tadi dekat poin-poin awal, maka disebabkan supply and demand ni, harga memang akan sentiasa meningkat. Harga sewaan secara average akan meningkat 25% setahun, dan harga rumah lah, contoh harga rumah tu 300,000, setiap tahun dia akan meningkat, nilai dia akan meningkat sebanyak 3% setahun. Dia seiring dengan inflasi. Inflasi pun lebih kurang 3% setahun. Walaupun sedemikian, awang masih berpendapat tak sesuai untuk kita beli rumah. Sebab apa? Sebab harga rumah sekarang banyak ni yang harga mampu tengok berbanding dengan harga mampu milik. Harga rumah memang sangat-sangat mahal, memang sangat-sangat jauh beza dengan pendapatan kita. Dia sepatutnya rumah tu memang mahal, tapi bukan tersangat mahal, bukan terlampau mahal. Kebanyakan rumah ataupun harga rumah sekarang ni harganya terlampau mahal secara peribadilah pada pendapat awang. Kebanyakan harga-harga rumah yang kita jumpa sekarang harganya terlampau mahal. Jadi bagi awang sebenarnya tak sesuai pun untuk kita beli rumah pada keadaan pendapatan kita yang sekarang. Pendapatan kita dah mencecah pendapatan M40 sekalipun, menyewa adalah pilihan yang terbaik bagi awang. Kat sini awang bagi jawapan teruslah, sama ada nak menyewa atau membeli. Awang secara peribadi, awang lebih prefer untuk menyewa rumah. Tapi ada orang akan cakap, aku dah tanya ramai orang yang umur 40 tahun dan ke atas, tak ada siapa pun yang jawab aku bersyukur gila aku sewa rumah. Aku tak terfikir langsung nak beli rumah. Pada umur sekian, 40 tahun dan ke atas, kebanyakan orang dia dah ada pendapatan yang stable, dia ada pendapatan yang baik. Jadi of course pada waktu tu dia dah ada hasrat, dah ada perancangan untuk dia beli rumah ataupun dia bina rumah sendiri atas tanah sendiri. Okay? Tapi berbeza untuk golongan macam awang ni, awal 20-an, pertengahan 20-an, hujung 20-an, membeli rumah adalah satu komitmen yang sangat-sangat besar dan memerlukan satu bentuk saving capital deposit yang sangat-sangat besar. Jadi untuk beli rumah bukanlah satu idea yang menarik, bukan satu idea yang baik, bukan satu idea yang patut diraikan.
Melainkan macam awak kata tadi, ada privilege-privilege yang tersendiri. Masing-masing mungkin ada yang pendapatan sebulan jangkau 5 angka kan, sebulan boleh menjangkau 6 angka. Itu kalau nak beli rumah, itu adalah hak masing-masing. Awak tak nafikan. Tapi untuk kita yang kerja makan gaji, yang berniaga pun memang ada naik dan turun dia, beli rumah bukanlah satu pilihan yang baik. Sebab kita kena fikir juga tentang risiko masa depan. Pekerjaan kita ni tak ada satu pekerjaan makan gaji yang menjamin. Boleh jadi na'udzubillah min zalik lah, kita pun tak minta sampai satu tahap nanti ada wabak penyakit yang baru ke, yang buatkan kita kena retrenchment, ataupun sampai satu masa company tu sendiri drop dan kita mungkin susah untuk cari kerja dekat tempat lain. Dari segi risiko-risiko macam kemalangan dan sebagainya, buatkan kita tak dapat nak komit pada kerja yang kita dapat sekarang. So benda-benda tu menjadi satu perkiraan yang penting bagi awang lah sebelum kita membeli rumah. Sebab rumah adalah satu beban komitmen yang sangat-sangat besar. Walaupun akhirnya ia akan masuk dalam kategori aset, tapi buat masa sekarang dalam tempoh 35 tahun tu dia masih lagi liability. Melainkan kita sewakan pada harga yang lebih tinggi daripada harga installment yang kita bayar lah. Okay. So ada comparison yang awang buat in term of kita beli rumah dan juga kita sewa rumah. Deposit, beli rumah memerlukan deposit yang tinggi, manakala kalau kita sewa rumah, deposit biasanya rendah berbanding sewa rumah kat bandar lah. Ada yang awang jumpa deposit nak sewa rumah melampau, ada yang 3+1 pun ada. Itu depends, kita masing-masing boleh survey lah. Dan dari segi flexibility, kalau kita sewa rumah, flexibility kita untuk berpindah randah daripada kawasan A ke kawasan yang lain tu lebih tinggi, kita lebih fleksibel berbanding kalau kita beli rumah, kita nak jadi fleksibel tu sangat-sangat susah. Dari segi maintenance fee, untuk orang yang beli rumah dia akan ada cost maintenance, manakala orang yang sewa rumah jarang nak ada masalah dari segi cost maintenance yang perlu difikirkan, sebab kebanyakannya tuan rumah yang kena tanggung. Kontrak, kita kalau beli rumah kita akan terikat dengan kontrak pembelian yang lama, iaitu basically commonnya adalah 35 tahun, sebabkan kita perlu buat pinjaman lah kan. Dan untuk orang yang sewa rumah, biasanya dia akan ada kontrak yang pendek saja, sama ada setahun, 2 tahun ataupun lebih, bergantung pada negotiation dia lah antara penyewa dan juga tuan rumah. Untuk orang yang beli rumah, dia ada risiko, tapi untuk orang yang sewa rumah tak ada risiko. Risiko apa? Risiko tentang nilai rumah tu sendiri. Boleh jadi kita waktu kita beli rumah, kita digembar-gemburkan dengan macam okey, ni kawasan yang sangat-sangat high value, lagi 20 tahun akan datang tanah ni, kawasan ni akan dibangunkan sekian dan harga rumah ni pun akan meningkat. Tapi kita tak ada satu jaminan pun yang mana tempat tu memang akan betul-betul berjaya. Boleh jadi kawasan tu akan jadi satu pekan koboi, yang mana harga rumah kita tu akan lagi drop daripada harga yang kita beli. Itu risiko dia. Kalau kita menyewa rumah, risiko tu rendah, bukan tak ada, risiko tu rendah, yang mana kita cuma akan hadap risiko kenaikan harga sewa je lah saban tahun, 2.5% setiap tahun. So itulah antara dia punya comparison dia. Dan antara benda yang awak nak tekankan kat sini adalah berkaitan dengan riba, yang yes, benda ni topik yang sensitif, tapi sebenarnya kita perlu fikirkan juga. Kita tak beli rumah tu cash. Kalau kita beli rumah, kita terpaksa buat loan, dan sistem loan ni lah adalah sistem yang memang dicipta oleh pihak bank dan juga sistem orang yang buat duit fiat ni sekalipun. Sistem dia adalah untuk mengayakan orang yang kontrol sistem kewangan tu, terutamanya pihak bank lah. Bila kita buat personal loan, kita buat loan kereta, kita buat loan rumah, sistem interest tu lah yang akan membantu perniagaan diorang untuk dapat keuntungan. Itulah dia punya sumber keuntungan yang utama. Dan interest tu sendiri adalah riba lah. Kita buat pinjaman tapi berserta dengan riba. Jadi awang adalah satu individu yang sangat-sangat berusaha untuk kita terjebak dengan sistem tu. Walaupun awang sendiri akui, yes, kalau awang cakap benda ni, semua orang boleh bash awang balik lah, boleh kecam awang balik, sebab awang pun beli motor dengan sistem loan juga. Tapi awang terdesak disebabkan faktor tempat kerja dan juga kondisi motor yang sebelum ni awang beli tak mengizinkan untuk perjalanan yang jauh. Jadi benda tu memang terpaksa lah untuk awang loan untuk pembelian motor tu.
Tapi seboleh-bolehnya awang akan cuba untuk elakkan awang bertambah-tambah loan yang lain. Sekarang ni kan kita ada Shopee Pay Later lah, kita ada macam-macam skim-skim bayar kemudian. Beli dulu bayar kemudian, beli dulu bayar kemudian. Kalau beli dulu bayar kemudian tanpa interest, itu berbezalah, itu lain cerita. Tapi kalau kita beli dulu bayar kemudian berserta dengan interest, kita memang dah melatih diri kita untuk terbiasa dengan riba. Kita melatih diri kita untuk menormalisasikan riba, dan kita kena akui juga, kita kena faham yang riba tu memang diperangi. Dalam Al-Quran pun dah cakap kita kena perangi riba. Jadi belilah rumah pada harga rumah yang kita memang mampu milik. Kita cuba minimizekan harga, orang kata jumlah loan. Kalau beli kereta atau beli rumah ni, kita kata deposit 10%, loan lagi 90%, elakkanlah. Kita kalau boleh minimizekan loan yang kita nak apply. Kalau boleh kita bayar 50%. Kalau mampu kita naikkan lagi jumlah deposit tu sampai 70%, 80%. Tapi ialah dengan tangga gaji yang sekarang, walaupun sekarang kerajaan dah umumkan dasar gaji yang progresif, tapi untuk kita sampai kepada ukuran ataupun pertimbangan perkiraan yang mendekatkan lagi kita dengan kemampuan untuk membeli sebuah rumah tu, memang jauh beza lagi lah. Bayangkan orang yang gaji bulanan dia 1,500, gaji bersih dia 1,500, dan rumah yang paling murah sekali pun sekarang ni 300,000. 1,500 dengan 300,000 tu dah jauh, memang jauh sangat. Jadi untuk kita membeli rumah ni bukan pilihan yang utama lah, terutamanya untuk orang yang dalam lingkungan umur awang ni. Sebab bagi awang, kita kena faham tentang sistem yang mencengkam kita. Sebab sistem bank letak ni untuk kita keep buat loan dan sebagainya, ianya hanya akan jadikan yang kaya lebih kaya dan yang miskin lebih miskin. Itu pendapat peribadi awang. Tak ada siapa yang boleh kata betul, dan tak ada siapa pula yang boleh menafikan hakikat sebenar dia. Jadi terpulang pada masing-masing lah untuk sama ada masih lagi nak mengikut sistem tersebut ataupun tak mengikut sistem tersebut. Ada yang boleh membidas awang punya point dengan cakap, kau nak buat macam mana lagi wang? Sekarang ni memang sistem semua orang, kalau kita tak buat loan, kita tak boleh nak hidup. Yelah, kalau kita tak buat loan, macam awang lah. Kalau awang tak buat loan motor ni, awang tak boleh nak beli motor baru sebab awang tak ada satu jumlah capital, satu jumlah saving yang sesuai untuk awang beli satu lagi motor baru yang cash. Jadi terpaksa lah loan, memang terpaksa, bukan dengan rela hati, tapi sebabkan motor ni lah yang akan menyumbang kepada pendapatan bulanan awang untuk pergi kerja dan balik kerja. Maka awang pun belilah motor ni dengan loan, kan, dengan deposit yang sangat-sangat minimum yang diperlukan oleh pihak bank tersebut. So apa yang awang nak tegaskan kat sini adalah loan bukan penyelesaian untuk segala masalah. Sebab bagi awang, ada satu pendapat yang awang pegang adalah, kalau kita nak beli satu barang, kita mampu beli barang tu sebanyak 3 kali, kan? Contoh harga barang tu RM20, tapi awang ada kemampuan untuk bayar RM60 untuk barang tersebut, baru awang beli. Maksudnya kita mampu beli lagi 2 lah kat situ. Jadi itu adalah satu perkiraan yang lebih realistik dan lebih jelas tentang kedudukan dan juga kekukuhan kewangan kita ni, berbanding dengan kita fikir, alah aku tak mampu beli ni, tak apalah aku boleh buat loan. Masalahnya loan tu berserta dengan interest. Itulah pendapat peribadi awang, bukan berkaitan dengan perkara itulah. So bagi awang, loan bukanlah satu penyelesaian untuk segala-galanya. Selagi mana kita boleh elakkan loan, kita elakkan sebaik mungkin. Dan untuk situasi orang yang menyewa pula, seboleh-bolehnya kita boikot lah rumah-rumah sewa yang mahal. Maksud awang kat sini bukan awang cakap pasal rumah eco botanik ataupun rumah-rumah yang memang high end tu. Memang rumah yang high end, of course sewa dia mahal. Tapi untuk rumah-rumah yang low cost, sebab kebanyakan tuan rumah dia cicak, sabar jap. Okey, kebanyakan tuan rumah, untuk rumah-rumah yang low cost ataupun medium cost, kan, mereka akan meletakkan nilai sewaan yang lebih tinggi berbanding dengan installment yang mereka kena bayar kepada bank tiap-tiap bulan. Itu adalah cara diorang nak jana profit, sebab rumah yang low cost ataupun low medium cost ni,
biasanya rumah tu takkan naik pada value yang terlampau tinggi setelah sekian waktu berbanding dengan rumah yang betul-betul rumah high end. Memang untuk lagi tempoh 10 ke 15 tahun harga rumah ni memang meningkat dengan drastik lah. Tapi berbeza dengan rumah low cost, peningkatan harga tu untuk 10 ke 15 tahun taklah besar mana. Jadi cara diorang nak dapat keuntungan bukan dengan penjualan rumah tersebut, tapi hasil kutipan sewaan tiap-tiap bulan lah. Itu cara diorang. Jadi kalau jumpa rumah-rumah sewa yang terlampau mahal, walaupun rumah tu adalah rumah yang paling sesuai dengan kita, tak payahlah sewa dekat rumah tersebut. Kita boycott je. Sebab bila kita boycott satu sistem yang memang dah jadi normal, contohnya macam harga rumah yang mampu tengok sekarang, harga sewa rumah yang makin melonjak naik sekarang, kalau kita mampu untuk boycott dan kita tinggal dengan keadaan yang sederhana sahaja, kita menyumbang kepada satu perubahan ataupun satu situasi yang kita panggil market crash. Bila market tu dah crash, demand tu dah turun, maka harga yang supply tu pun akan turun juga. Jadi mestinya lah demand turun, supply akan tinggi. Bila supply tinggi, harga akan jadi rendah. Berbanding dengan supply rendah, demand tinggi, harga pun akan jadi lebih tinggi. Jadi kita kalau dapat bekerjasama untuk kita buat market crash tu, awang rasa itulah satu waktu yang terbaik. Ketika market crash tu lah kita sewa rumah, ketika market crash tu lah kita beli rumah. Sebab itu je satu-satunya cara untuk kita langgar sistem daripada kita menjadi hamba kepada bank. Sistem perhambaan moden ni banyak cara, dan salah satunya adalah bila kita jadi hamba kepada bank lah. Sebab kita nak bayar installment rumah tu je, boleh jadi dalam setiap bulan yang kita bayar tu, kita bayar harga rumah kita tu cuma dalam 30% je. 70% harga yang kita bayar tiap-tiap bulan installment tu adalah harga interest je. Dia bukan harga capital tu pun. So sistem tu lah yang awang nak nasihatkan untuk kita tak teruskan lagi. Seboleh-bolehnya untuk tak teruskan, semampunya. Sebab awang sendiri tak mampu dari segi pembelian motor, dan awang cubalah pula untuk atasi masalah tu dari segi pembelian rumah. Selagi mana awang tak ada pendapatan yang lebih, awang tak ada pendapatan yang sampai ke 5 digit, 6 digit, awang akan cuba elakkan untuk awang beli rumah. Sewa je semampunya. Kalau anda kata keluarga dah makin besar, kita cari rumah yang lebih besar untuk disewa. Itulah pilihan yang awang fikirkan lah buat masa sekarang ni. So, untuk poin yang lain, kita tak ada lagi lah. Jadi awang pun dah ceritakan tentang apa dia punya pro and cons kalau kita beli, kalau kita sewa rumah, kan. So masing-masing ada penilaian masing-masing, masing-masing ada pertimbangan masing-masing, terpulang kepada kemampuan dan terpulang kepada keselesaan masing-masing lah. Kalau rasa mampu untuk kita hentikan sokongan kita terhadap sistem riba tu, kita hentikan. Kalau kita mampu untuk sewa rumah yang lebih baik, kita sewa je, tak ada masalah. Dan semuanya bergantung pada perkiraan dan juga kemampuan masing-masing. Dan awak tak payah nak ulang banyak-banyak. Itu je untuk episod kali ni. Kalau korang ada pendapat yang berbeza, ada pandangan yang berbeza, korang nak bidas awak punya argument, korang nak counter argument dengan pendapat korang yang korang rasa lebih baik, letakkan je kat ruangan komen, kita bincangkan sama-sama. Kalau korang rasa ada benda yang awang perlu sebut lagi dalam video tentang topik sewa dan beli rumah ni, bagi tahu juga dekat ruangan komen. Kita akan buat video-video part 2, part 3 dan sebagainya lah. So, awang harap sokongan korang terhadap channel YouTube awang ni bersama dengan Khairul Anas untuk kita kupas lagi lah isu-isu yang relevan, realistik dan juga evergreen untuk semua orang bincangkan bersama, dapatkan ilmu bersama, kita kongsikan pendapat bersama. Sebab bagi awang sangat-sangat meraihkan pendapat, walaupun pendapat yang bertentangan dengan pendapat awang. Tak ada masalah. Sebab kita bukan nak cari pilihan mana yang betul atau salah, kita nak cari pilihan mana yang lebih baik, yang lebih sesuai, yang lebih realistik dengan situasi semasa kita. Okey, itu saja untuk episod pada kali ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, letakkan sebarang idea, pendapat, cadangan dan juga kritikan anda dekat ruangan komen. Kita jumpa lagi untuk episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bye bye.